Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan iman, kesan melakukan perkara yang membatalkan iman dan cara menjauhinya. Sekiranya anda mengambil berat tentang iman anda, teruskan menonton. Iman merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada umat manusia. Kita bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga serta masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita tentang kedatangan zaman yang dipenuhi dengan ujian yang boleh menukar akidah seseorang muslim menjadi kafir dalam masa yang pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti kedatangan malam yang gelap, iaitu ia menjadikan seseorang yang pada waktu paginya beriman, pada waktu petangnya kafir. Ada pula yang pada waktu petangnya beriman dan pada waktu paginya kafir, ia menjual agamanya kerana sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman boleh terbatal melalui kesalahan pada i'tiqad atau kepercayaan, perkataan atau percakapan, dan boleh juga terbatal melalui perbuatan. Perkara yang membatalkan iman dari aspek i'tiqad bermaksud meragui perkara yang sabit daripada Al-Quran dan As-Sunnah dalam aspek uluhiyah atau ketuhanan, an-nubuwah atau kenabian, al-ghaibiyat atau perkara gaib, dan aspek asy-syariah atau perundangan Islam pun boleh membatalkan iman. Apatah lagi mengingkarinya. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman dari aspek uluhiyah atau ketuhanan seperti meragui atau mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, meragui atau mengingkari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala seperti Maha mendengar dan Maha melihat, menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak baginya, atau meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam ini. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman dalam aspek an-nubuwah pula seperti mengingkari kenabian atau kerasulan salah seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran, atau mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman dalam aspek al-ghaibiyat pula seperti mengingkari hari kiamat atau perkara yang berlaku di mahsyar seperti pembalasan syurga dan neraka, mengingkari kewujudan alam barzakh atau azab kubur, dan mengingkari kewujudan makhluk gaib seperti malaikat atau jin. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman dalam aspek asy-syariat pula seperti mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya, mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas seperti pengharaman arak dan zina, atau menghalalkan liwat atau musahaqah. Beranggapan undang-undang syariat yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang lapuk. Perkara yang membatalkan iman dari aspek perkataan bermaksud percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam, atau mempersendakan hukum hakam Islam sama ada pengakuan kufur seperti saya tidak lagi beragama Islam, atau penafian akidah Islam seperti berkata saya tidak percaya adanya malaikat raqib atau atid, atau mempersendakan hukum hakam Islam seperti berkata zaman sekarang Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan.
Perkara yang membatalkan iman dari aspek perbuatan bermaksud melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran seperti sujud kepada berhala, memberikan penghormatan kepada peralatan agama lain, melakukan upacara ibadah agama lain, atau mengoyak Al-Quran bertujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Sebagai kesimpulan, iman seseorang Muslim boleh terbatal sekiranya kita melakukan kesalahan pada salah satu daripada 3 aspek ini, iaitu aspek i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Syarat terbatal iman. Walau bagaimanapun, seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan iman sama ada melalui i'tiqad, percakapan atau perbuatan hanya benar-benar terbatal imannya sekiranya ia memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, individu tersebut mengetahui dan menyedari perkara yang dilakukannya membawa kepada kekufuran. Mengingkari perkara yang asas dalam Islam atau disebut ma'ulima minad din bid-darurah, seperti perkara yang berkaitan dengan rukun Islam atau rukun iman. Melakukan perkara yang jelas membawa kepada kufur. Dan yang keempat, melakukannya dengan sengaja atau pilihan sendiri. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Seseorang yang melakukan amalan yang membatalkan iman akan mengakibatkan segala amalan salehnya rosak, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan memasuki syurganya, dan yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman antara lain adalah dengan cara mendalami ilmu akidah Islam secara berterusan dan tertib. Yang kedua, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang saleh, melakukan segala amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memastikan sesuatu kepercayaan atau amalan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqamah dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keenam, sentiasa beristighfar, memohon keampunan atas kesalahan dan ketelanjuran yang telah dilakukan. Sebagai rumusan, kita perlu sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar, iaitu nikmat iman, dan bersungguh-sungguh menjaganya dengan cara berhati-hati dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dalam berakidah, dalam perbuatan maupun percakapan, agar iman kita dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar iman kita sentiasa dipelihara Allah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr la ilaha illa anta, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Mudah-mudahan iman kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.